Jemput Yang Berhormat Tuan Oscar Ling Cahayu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, saya memohon untuk menjawab soalan yang dibangkitkan oleh YB Sibu mengenai program Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM. Bersekali dengan soalan yang dibangkitkan oleh YB Serdang pada 2 Julai, YB Setiawangsa 8 Julai, YB Rasah 9 Julai, YB Tanjung Manis 10 Julai, YB Segambut 10 Julai, YB Saratok 16 Julai dan YB Kalabakan 16 Julai. Ya, sila Yang Amat. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan telah meneruskan sekali lagi program Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 2.0 pada tahun 2013 sebagai usaha untuk membantu meringankan beban rakyat Malaysia, terutama keluarga yang berpendapatan rendah, serta selaras dengan peralihan kepada dasar pelaksanaan subsidi bersasar ataupun targeted subsidi dengan izin. Bantuan ini diberi kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah, serta diperluaskan kepada individu bujang berpendapatan RM2,000 dan ke bawah. Pemberian BRIM 2.0 diberikan pada semua yang layak tanpa mengira kaum, agama maupun latar belakang politik. Pelaksanaan program BRIM 2.0 berjalan lancar dan usaha murni kerajaan ini telah mendapat sambutan yang amat baik daripada rakyat. Bantuan tunai RM500 bagi setiap isi rumah dan RM250 bagi individu bujang yang layak ini telah dapat membantu sedikit sebanyak meringankan beban belanja harian mereka. Dalam masa yang sama, pemberian bantuan ini juga dapat merancakkan aktiviti ekonomi domestik. Terdapat 3 peringkat dalam pelaksanaan BRIM, iaitu peringkat pengedaran borang BRIM dan pendaftaran, proses semakan, serta yang ketiga peringkat pengagihan BRIM. Pengedaran borang serta pendaftaran BRIM telah bermula 1 November dan berakhir 15 Mei 2013. Proses semakan permohonan dilakukan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Proses dilaksanakan secara menyeluruh dengan semakan bersama data-data dari pelbagai agensi, antaranya Jabatan Pendaftaran Negara LHDN, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan. Keputusan berjaya atau tidak telah diedarkan melalui surat atau email. Secara keseluruhan, penerima BRIM 2.0 adalah seramai 6.8 juta orang penerima atau 88.1% daripada jumlah permohonan dengan peruntukan sebanyak 2.9 bilion. Rakyat yang menerima merangkumi 4.8 juta penerima isi rumah dan 2 juta penerima bujang. Dari segi jumlah kelulusan pengagihan mengikut pecahan negeri, Selangor merupakan negeri penerima tertinggi BRIM, diikuti dengan Johor dan juga Sarawak. Kerajaan juga telah mengumumkan untuk meningkatkan jumlah pemberian BRIM secara berperingkat daripada 500 ke 1,200 kepada isi rumah dan 250 ke 600 ringgit kepada individu bujang dalam tempoh 5 tahun. Kerajaan sedang meneliti secara terperinci jumlah yang bersesuaian bagi kenaikan pemberian BRIM setiap tahun dengan mengambil kira unjuran kedudukan keuangan semasa kerajaan dan juga selaras dengan hasrat kerajaan untuk menstruktur subsidi ke arah subsidi terarah. Terima kasih. Tak dengar ke sana? Yang Berhormat Sibu. Okey, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya tambahan ialah kira-kira 80% daripada isi rumah di Malaysia, iaitu 5.2 juta, telah dibayar sebanyak 2.6 bilion di bawah Bantuan Rakyat Satu Malaysia 1.0. Menurut Menteri tadi, di bawah Bantuan Rakyat Satu Malaysia 2.0, bayaran ini telah meningkatkan kepada 2.9 bilion. Ini tidak konsisten dengan penemuan penyiasatan pendapatan isi rumah 2012 yang menunjukkan bahawa kata kemiskinan di Malaysia telah menurun daripada 3.8% pada tahun 2009 kepada hanya 2.4% pada tahun 2012. Di Sabah, penurunan itu telah lebih menakjubkan daripada 19.7% pada tahun
2009 kepada 8.1%. Jadi soalan saya ialah, adakah pembayaran Bantuan Rakyat 1 Malaysia yang meningkat ini menunjukkan bahawa kata kemiskinan di Malaysia sebenarnya adalah jauh lebih tinggi daripada kata kemiskinan yang dilaporkan secara rasmi? Itulah soalan saya. Panjang lebar teks yang disediakan. Dia beginilah ya. Kita ingin membantu rakyat. Kaedah membantu rakyat ini ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah membantu secara mereka tidak sedar. Saya dah bacakan tadi secara subsidi dan sebagainya. Yang ini ialah bantuan yang kita beri terus kepada rakyat. Dan kebaikan BRIM ini jika dibanding dengan hasrat pembangkang, dia nak mansuhkan BRIM. Dan pembangkang kata lebih baik kalau digunakan wang BRIM itu untuk menurunkan harga petrol. Tetapi satu perkara yang penting dari segi BRIM ini ialah dia menumbuhkan, memesatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Itu yang penting. Sebab daripada Perlis sampai ke Sabah, kedai runcit laku. Segala jenis pasar laku. Pasar malam, pasar lambak, pasar apa lagi? Pasar tani, pasar apa lagi ada? Ya, semua sekali laku. Ya. Jadi semua sekali itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Itu yang amat penting. Sebab orang yang dapat BRIM 500 dan 250 ni dia tak simpan duit itu dalam bank. Dia akan membelanjakan BRIM itu. Dan kalau tiba BRIM RM1,200, ini bermakna untuk orang kampung, kerajaan membantu 2 bulan belanja hidup mereka. 10 bulan lagi mereka cari sendiri. Sebab 600 sebulan cukup untuk membiayai kehidupan satu keluarga di kampung. Dan soalan tentang data statistik dan sebagainya itu kemudianlah